Dua narasumber yang telah pun kita jemput ke studio sebenarnya berada di sebelah saya saja. Kita akan bercerita mengenai dengan National Hackathon. Jadi siapa dia narasumber ini? Mungkin Nisa boleh kita perkenalkan, Nisa. Baik, kita perkenalkan dan persilakan. Assalamualaikum, Tuan Shoaib Rafi, Program Eksekutif Startup Development Brunei Economic Development Board BEDB, dan Tuan Azimin Amin, Business Development Lead Brunei Innovation Lab. Terima kasih kami ucapkan kerana sudi datang ke studio Rampai Pagi. Selamat datang. Thank you. Selamat tahun baru 2025. Selamat tahun baru. Itulah kan. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana datang ke Rampai Pagi, menjadikan lagi Rampai Pagi hari ini 4 hari bulan Januari. Anda terlambatlah tadi mengucapkan lagi sekali ya. Selamat menyambut tahun baru. Banyakkah azam-azam yang telah dilakukan dan juga ramai je rasanya penonton Rampai Pagi hari ini mengharapkan banyak sebenarnya bahan-bahan yang dapat menjadikan sebagai inspirasi. Rasanya bahan yang tadi kan cakapkan nanti ni pun yang tadi akan bincangkan sama-sama lah dapat menginspirasikan penonton di luar sana. Jadi mungkin lebih molek rasanya Tuan untuk memulakan Rampai Pagi hari ini. Kalau untuk salon pertama rasanya diajukan sajalah kepada Tuan Azimin sebab kita berada di sebelah saya, dekat saya kan ya. Lebih afdal rasanya Tuan ditunjukkan kepada kita saya Tuan, kalau kita boleh memberikan kepada penonton Rampai Pagi hari ini tentang National Hackathon oleh startup ini, mungkin sedikit sebagai mukadimahnya Tuan, silakan. Okey, mungkin untuk membuka sisi inilah, terima kasih untuk soalan itu dan juga untuk memberikan kami opportunity untuk memberikan info tentang program kami itu National Hackathon. And yang baiknya kami start dari latar belakang inisiatif kami ini yaitu Startup 673. So Startup 673 adalah inisiatif yang ditubuhkan pada tahun lepas, so cuma 1 tahun baru oleh 4 agensi yaitu BDB Brunei Economic Development Board, Shell Foya Brunei, Brunei Innovation Lab dan juga AITI. So setiap agensi yang tersebut adalah merupakan stakeholder atau pihak berkepentingan lah dari segi bermatlamat untuk menggalakkan keusahawanan. Dan salah satu program terutama kami adalah National Hackathon yang pada tahun ini merupakan cycle atau kitaran kedua kami lah. Dan mungkin pendengar-pendengar atau Auda belum pernah mendengar istilah hackathons sebelum mana. So hackathon sebenarnya adalah acara atau program di mana individu dari apa saja background lah atau latar belakang semua berkumpul untuk menyelesaikan masalah atau cabaran. Dan dalam kes kami, cabaran-cabaran atau kami panggil challenges lah datang dari industri sendiri. So bermaksud semua cabaran-cabaran ini adalah masalah dunia nyata atau real world challenges lainnya orang yang memerlukan penyelesaian atau solution secara inovatif. So hackathon ini membolehkan peserta untuk explore atau meneroka kreativiti mereka, meningkatkan kemahiran teknikal dan juga membentangkan idea-idea inovatif dorang lah. Baik, jadi di sebalik ini, adakah antara matlamat utama hackathon ini dan mungkin boleh dikongsikan siapa yang boleh menyertai dan mungkin saya dapat mengajukan soalan ini kepada Tuan Shoaib Rafi. Silakan. Okay, terima kasih. So matlamat kami adalah untuk membantu ekonomi negara. Dengan berkembang dengan mewujudkan pekerjaan dan menggalakkan orang ramai memulakan perniagaan mereka sendiri melalui inovasi dan teknologi. Kami ingin menjemput sesiapa sahaja yang berminat dalam inovasi dan keusahawan untuk menyertai National Hackathon ini dan menjadi sebahagian daripada ekosistem yang menarik ini. So objektif kami adalah juga untuk mewujudkan safe space untuk individu membangunkan penyelesaian mereka sendiri, memudahkan hubungan dengan ekosistem startup dan pakar industri, menggalakkan kerjasama dan peningkatan kemahiran dalam kalangan individu dengan pelbagai kepakaran dan menyediakan peluang bimbingan dan pembiayaan. So siapa yang boleh menyertai National Hackathon ini terbuka kepada orang awam, individu yang masih mencari kerja atau graduan berumur 18 tahun ke atas. Individu dengan idea perniagaan baru dialu-alukan, pemilik perniagaan sedia ada layak menyertai dengan produk dan lesen perniagaan baru dan kami menggalakkan mereka yang berminat untuk mencuba National Hackathon ini. Tetapi ada yang tidak boleh menyertai lah. So peserta sebelum ini cycle pertama
yang telah memenangi seed funding. We hope mereka fokus pada produk orang sendirilah to further develop. Tapi memang terbuka kepada orang awam. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian Tuan. Jadi rasanya memang bertepatanlah program yang kalau lihat pun dari segi apa sumbangannya ke arah wawasan 2035 memang tidak menekankan ke arah pembentukan masyarakat yang bukan hanya berpendidikan tapi juga berkemahiran. Kalau tadi kaji juga dari segi lensa yang lebih mendalam, rasanya kebanyakan institusi pengajian tinggi pada masa ini pun banyak menawarkan contohnya modul-modul yang menjurus ke arah entrepreneurship. Ya, dapatlah mengasah minda pelajar-pelajar kita ni, warga Brunei, anak belia kita ni untuk lebih berkreativiti dan lebih inovatif. Jadi kalau boleh lanjutkan soalan berikutnya, kita ni balik semulalah kepada Tuan Azimin. Memandangkan pendaftaran seperti yang diberikan yang telah pun kami maklumkan sudah pun dibuka ni Tuan, betul lah? Sudah. Jadi bagaimana peserta yang berminat boleh mendaftar dan bilakah tarikh akhir untuk pendaftaran itu? Okay. Untuk mendaftar, salah satu channel komunikasi kami yang terutama ialah Instagram lah. So siapa yang berminat boleh melawati kami punya Instagram iaitu startup673.bn. Startup673.bn dan tarikh terakhirnya adalah 15 hari bulan Januari 2025. Pendaftaran juga percuma dan keperluan utama mereka hanyalah untuk mereka mempunyai masa untuk commit themselves tapi juga serta bersedia untuk menerokalah. So jangan kepada yang berminat supaya mudahan mereka jangan lepaskan peluang inilah because semuanya percuma dan untuk menjadi sebahagian daripada hackathon kami dan juga membina masa depan startup di Brunei Darussalam. Jadi komitmen amat penting lah sebenarnya Tuan. Jadi kalau boleh dikongsikan lagi sekali Tuan, mungkin terlepas daripada mendengarkan tadi, berapa lama program ni Tuan? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan program ni. Dalam 1 bulan tu mungkin adakah tema-tema yang tertentu dan sebagainya ataupun semua bisnes boleh mengikuti ni Tuan? Peserta akan diberikan problem statement. So salah satu tema yang penting bagi kami adalah konsep problem statement ni yang di mana awal tadi saya juga memberikan sedikit info lah. So problem statement ni semuanya datang dari industri. So yang benar-benar terjadi pada waktu ini. Yang benar-benar terjadi dan datangnya dari syarikat-syarikat besar di Brunei lah. So mereka kemudian akan menciptakan solution atau solusi yang inovatif lah untuk menyelesaikan masalah ini dan InsyaAllah dapat membina startup mereka sendiri pada hackathon itu. Baik, mungkin belum ditanyakan tadi, tapi di mana dan bilakah hackathon ini akan berlangsung? Mungkin boleh ditanyakan pada Tuan Shuaib. So, hackathon ini akan berlangsung di mengenai lokasi, kami mempunyai beberapa tempat yang telah disediakan. So, basically di iCenter dan di Brunei Innovation Lab terdapat di bangunan K-Hub di Anggerik Desa. Tapi ada juga venue-venue yang lain, tapi akan dimaklumkanlah mengenai lokasi dan jadual yang tepat. Sudah information itu dapat disocialize to public. Again, seperti mana Tuan Azimin telah menyebut tadi, information ini dapat will be updated di Instagram kami @startup673.bn. Laman Instagram. Jadi akan sentiasa diberikan Nisa. Mungkin boleh diajukan Joni Tuan Shuaib, teruskan saja dengan soalan berikutnya. Apakah persiapan yang diperlukan itu Tuan? Mungkin ada saja barangkali teknologi ataupun kemahiran ataupun skill-skill tertentu yang kita mengharapkan agar mereka ni sekarang kurang-kurangnya ada sedikit pengetahuan barangkali sebelum menghadiri program ini Tuan. Okey Tuan, so kami mengalu-alukan sesiapa saja dari mana-mana latar belakang. Pengalaman dalam perniagaan, pengurusan atau coding and development ini mungkin memberi kelebihan kepada peserta, tetapi tiada keperluan untuk menyertai National Hackathon ini. Selagi anda datang dengan minda terbuka dan keterujaan untuk mencipta sesuatu yang bermakna, insyaAllah anda akan berjaya dalam hackathon ini. Alhamdulillah. Ada pesanan lah sedikit tu. Yang penting mesti ada minat saja. Kalau datang orang turun-turun ayam, tangan kosong, ini juga ada hasil tu nanti kan. Betul. Jadi Tuan Tuan Azimin, mungkin ada peluang yang ditawarkan oleh hackathon ni kepada peserta, mungkin dari segi rangkaian dan pembelajaran ataupun hadiah dan insentif yang tersedia. Silakan.
Salah satu daripada peluang itu adalah peserta akan bertemu dengan pakar dari industri lah dan pemilik perniagaan yang dipanggil veteran atau experience sepanjang hackathon itu. Salah satu lagi peluang ialah seed funding yang mungkin akan diberikan kepada startup dengan idea yang bermakna atau efektif untuk membawa produk mereka ke industri. Dan selain itu, program seperti National Hackathon ini juga membantu mereka mendapatkan peluang daripada industri yang mungkin menjadi pelanggan atau potential klien mereka pada masa depan lah. Dan mungkin yang last sekali saya mau mention lah, banyak workshops akan diberikan kepada semua peserta-peserta lah. Kepada peserta yang rasa macam mungkin mereka ada experience apa, tapi actually jangan risau, because kami juga memastikan mereka menerima latihan yang sesuai untuk mencapaikan matlamat startup bagi mereka inilah. Sebagai contoh, kami membantu mengajar kemahiran pemasaran atau marketing skill, pembangunan perniagaan atau business development skill, kemahiran reka bentuk atau designing skill lah, dan juga pembangunan aplikasi menggunakan low code. Ya. Jadi artinya tidak perlu takutlah, walaupun peserta-peserta tidak mempunyai latar belakang seperti yang dikatakan tadi, coding dan sebagainya, tetapi mereka tidak dialu-alukan kerana mereka juga akan diberikan segala tools ataupun inisiatif seperti workshop dan sebagainya juga ya. Betul. Jadi sangat membantulah kepada bakal-bakal peserta yang bakal ingin mengikuti startup dalam tujuan tinggi. Rasanya yang didapat diambil daripada perkongsian tadi, kepada semua penonton, jangan lepaskan peluang inilah kalau BIS kita memenuhi kriteria. Bukan hanya dari segi kemahiran skill akan diberikan pada BIS kita, tapi juga social network ni tuan, dapat bertemu dengan mereka-mereka yang pakar dan juga mempunyai pengalaman dan sebagainya. Kalau tadi bercerita mengenai dengan social network, mereka yang pakar, rasanya because we all love successful stories. Ya, mungkin boleh dikongsikan ni kisah kejayaan, kami berbalik kepada Tuan Syuhibah. Mungkin ada satu dua kisah-kisah yang rasanya dapat dibanggakan, successful stories daripada previous program. Silakan Tuan. So dari cycle pertama kami, kami mempunyai beberapa startup yang berjaya menamatkan National Hackathon. So sebahagian daripada mereka ini bekerja dengan industri right now untuk menyediakan solution mereka ni. Upside Enterprise ialah penyedia penyelesaian pengurusan inventory. So inventory management system yang menggunakan teknologi RFID. Untuk mengotomasikan dan menjadikan pengurusan inventory lebih cekap untuk organisasi. So, dorang ni pun, if dorang datang ke National Hackathon itu, dorang dah kenal each other. So, masuk, and then throughout the hackathon ini, dorang menjadikan satu team, satu pasukan, and then they go through the workshops ni. And they created inventory management system ni dari yang kami from scratch lah, dari kosong, and then from there habis National Hackathon itu pun they receive seed funding, alhamdulillah, and then dorang pun further develop produk ni. Now mereka bekerja dengan industri untuk solution dorang ni. InsyaAllah this year we may hear more success stories dari dorang ni juga. InsyaAllah. And then one more startup is namanya Arvest. Arvest ni sebuah permulaan penuaian air hujan. So basically dorang ni rainwater harvesting. So air hujan ni dorang kumpul, and then dorang mencipta penyelesaian yang lebih mampan untuk sebarang isu air yang timbul. So solution dorang ni dicipta dengan berfikir out of the box, you call it, dan dalam persekitaran inovasi yang boleh kita temui semasa hackathon itu sendiri. Rasanya apabila kita ni berada saja di sana, pasti kita akan terinspirasi dengan pelbagai idea yang timbul dari setiap kumpulan-kumpulan tersebut. Untuk kita ni sendiri dapat mengeluarkan ide-ide kita ni yang bernas juga. Jadi seperti yang Tuan Azimin katakan tadi, pasti ada bengkel dan sisi bimbingan yang disediakan untuk para peserta kan. Tetapi mungkin dapat diberi bayangan sedikit apakah antaranya. Silakan. Okey, salah satu daripadanya bengkel untuk memberikan marketing skill. So peserta-peserta pun, especially peserta yang ada experience sebelum itulah. So diorang boleh belajar macam mana sekiranya diorang membuat produk, macam mana akan menjual produk atau macam mana akan kami panggil pitching, macam mana akan macam mana akan apa tu? Menjual produk. Menjual barang itulah. Salah satu skill yang lain juga business development. So peserta boleh tahu macam mana akan go to different customer, macam mana akan
how to think strategically untuk dorang punya business lah. And another skill yang dorang belajar is development. So pada sekarang pada masa ini actually lebih senang for people atau startup untuk membuat software atau membuat app, especially nowadays barang-barang macam ChatGPT, artificial intelligence AI. Sebenarnya barang-barang macam itu now lebih senang di access lah. So barang macam itu actually helps them to build dorang punya startups atau business lah. So untuk peserta-peserta during the National Hackathon, actually tadi kami mention 1 bulan, tapi sebenarnya bengkel dan workshopnya itu cuma dalam 5-6 hari lah. So dalam 4 minggu atau 1 bulan itu 1 minggu ada bengkel workshop, tapi yang masa lainnya dorang menyiapkan dorang punya solution itulah. Rasanya merupakan satu wadah sebenarnya untuk anak-anak kita ni, adik-adik kita ni untuk cuba memberanikan diri bersosialisasi satu tuan dan juga cara penyampaian. Kadang-kadang anak-anak kita ni, adik-adik kita ni barangkali mungkin dengan adanya COVID-19 pada beberapa tahun yang lepas mungkin lebih condong kepada penggunaan media, gadget dan sebagainya, tapi untuk interaksi dengan orang mungkin agak janggal dan sebagainya. Jadi merupakan salah satu platform lah yang rasanya memang cukup efektif lah yang menyumbang ke arah tersebut. Di atas kebatasan waktu ada 2 lagi soalan yang ingin tanyakan. Mungkin dia dapat diberikan dalam 1 minit barangkali Tuan Syuib. Mungkin ada yang menyaksikan siok jua tapi takut ke. Macam mana ni ya? Ingau je, nervous ke je. Mungkin apa pesanan bis kita ni Tuan? So akhir sekali kami menjemput peserta untuk datang dan sertai kami selama 15 hari ini. We call it to just try something new. Mencuba saja. Dalam 2 minggu itu you can have results-nya could be startup yang baru atau mencuba lagi lepas itu. So penuhi potensi anda untuk membina sesuatu with us, National Hackathon. Dan pastinya mungkin kalau ada pendengar-pendengar ataupun penonton ingin mengetahui di mana yang diorang boleh mendapatkan maklumat lanjut, mungkin boleh dikongsikan. Okay, so ikuti kami saja di @startup673.bn on Instagram untuk mendapatkan info selanjutnya. Startup673.bn di laman Instagram untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut lagi, Auda. Seperti pesanannya tadi, jangan indah mencuba. Jangan indah mencuba. Kalau indah mencuba, jangan akan tahu. Betul. Baiklah, rasanya cukup menginspirasikan penonton Rampai Pagi hari ini dengan perkongsian daripada kedua narasumber yang telah pun kita jemput ke studio dan telah pun sama-sama memberigakan pada bis kita, menceriakan pagi bis kita hari ini, menginspirasikan pagi bis kita. Daripada Rampai Pagi, ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua narasumber kita ini. Kita bersama dengan Tuan Azimin Amin, merupakan Business Development Lead Brunei Innovation Lab, dan bersama dengan beliau Yang Mulia Tuan Syuib Rafi, Program Eksekutif Sarah Development Brunei Economic Development Board. Daripada Rampai Pagi, lagi sekali ribuan terima kasih dan selamat menyambut tahun baru 2025. Selamat tahun baru. Assalamualaikum. Assalamualaikum.